so that you Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Alright, dan ready untuk sesi Pillow Talk with Nizam Malik malam ni, okey? Sebenarnya malam ni saya tak plan untuk go live. Okay, sebenarnya kalau boleh saya nak rehat, saya nak nak tidur awal malam ni. Almaklum dah penat sangat saya. Okay, back to back selalu buat live, right? Dan banyak juga urusan. Sekarang ni sibuk dengan urusan anak-anak saya. Alright, jadi saya tak ada plan untuk live sebenarnya. Tapi sebentar tadi saya ada terima message daripada student saya di Premier Saham Masri, tanya saya, Tuan Nizam tak buat live ke malam ni? Tak buat pillow talk ke? So because ada yang berminat untuk saya buat sesi live pada malam ni, maka saya gagahi juga untuk buat live. Alright, dan here am I, okay, untuk saya buat sesi pillow talk ni untuk bersama dengan anda malam ni secara live. Alright, dan seperti biasa Pillow Talk adalah kita borak-borak tentang inspirasi kejayaan. Alright, dan kita boleh buat sesi Q&A. Anda boleh tanya saya apa sahaja soalan. Soalan kepada saya yang anda nak tanya tentang saya, tentang personal saya ke, tentang success story saya ke, tentang struggle saya ke, apa sahaja anda boleh
tanya di ruangan komen, nanti saya akan jawab soalan anda, okey? Tapi syaratnya malam ni kalau anda nak saya jawab soalan anda, pastikan anda klik button like banyak-banyak sepanjang perkongsian saya dan juga klik button share. Alright, klik button share sebanyak-banyaknya supaya lebih ramai kawan-kawan kita dekat luar sana boleh join sesi live kita pada malam ni. Okey, kalau lagi ramai orang yang tonton live saya, lagi banyak sharing yang saya nak buat malam ni, lagi banyak inspirasi yang saya nak berikan kepada anda pada malam ni, okay? Alright, so basically sementara nak tunggu lebih ramai rakan-rakan kita join sesi live pada malam ni, alright, saya just nak share dengan anda, saya sebenarnya baru balik dari Mid Valley. Dekat JB ni kita ada Mid Valley tau. Okay, jangan ingat dekat KL je ada Mid Valley. So dekat JB kita ada Mid Valley South Key nama dia. Alright, so ni kira tempat yang biasanya saya spend masa lah dengan family. Kalau jalan-jalan keluar dengan family memang saya akan pergi dekat situ lah. Okay, so antara benda yang saya beli tadi adalah benda ni. Okay, ini adalah power bank. Okay, so saya baru je beli. So saya nak, sementara nak tunggu ramai rakan-rakan kita join sesi live pada malam ni, saya nak buat unboxing sikit, boleh tak? Okay, unboxing power bank yang saya baru je beli. Okay, ini brand dia, brand apa nama dia? Brand dia nama Usams. Usams. Sedih kan brand dia? Brand dia nama Usams. Boleh lah. Usam pun Usams lah. Okay, alright. So, unboxing dulu sekejap. Okay, so dia ada this power bank. Okay, dengan dia punya manual. Okay, dan juga wire ni lah. Okay, alright. So, almaklum saja nak buat video unboxing. Okay. Baru-baru ni banyak sangat tengok video unboxing iPad Pro. So, terbawa-bawa. Okay, alright. So, this is the power bank yang saya baru beli. Okay, kalau nak tahu harga dia, kejap lagi saya share. Okay, so dia punya design dia macam ni. Alright, dan kat belakang dia ni ada cup untuk kita lekatkan kita punya handphone lah, iPhone kita lah. Okay, dan special tentang power bank ni adalah dia boleh wireless charging. Dia boleh wireless charging. Okay, jadi kalau macam iPhone 12 Pro yang saya pakai ni, dia boleh support wireless charging. Okay, dan macam wife saya dia pakai iPhone 11 Pro pun boleh juga wireless charging. Okay, jadi bila kita lekatkan dia ni, dia boleh charge tanpa guna wayar. Okay, so contoh saya letak macam ni. Okay, so saya letak kat sini. Okay, dan dia boleh lekat. Okay, dia boleh lekat. Sekejap, tak charging pula ni. Macam mana ni? Nak demo dia tak boleh charge pula. Okay, kalau dia tak boleh nak charge, maksudnya saya kena charge dulu bateri dia. Dia power bank tapi saya kena charge dulu. Rasanya kena charge dulu kot. Tadi try dekat kedai boleh. Demo kat depan anda tak boleh pula. Kejap Tolonglah charge. Bateri dah habis kot. Kena charge dulu. Tapi macam tu lah maksudnya. Dia melekat dekat phone saya ni. Alright, jadi dia boleh nampak dia ada charge. Alah, tak nampak lah. Cahaya terang sangat. Okey, tapi dia sedang charging. Sambil saya tengah menggunakan phone ni, dia charge secara wireless. Okay, alright. So this is power bank yang saya baru saja dapatkan. Okay, harga dia berapa Harga dia hanyalah RM109 sahaja. RM109 sahaja. Alright, dan kenapa saya nak ada power bank macam ni? Sebabnya saya suka dengar handphone ni, saya suka guna earphone tau. Okay, jadi kalau saya pakai earphone, okay, dan saya nak charge handphone ni, iPhone ni, dia akan tak boleh sebab dia ada satu je lubang ni. Okay, sama ada kita charge ataupun kita pakai earphone. So kalau kita pakai earphone, kita tak boleh nak charge. Kalau kita charge, tak boleh pakai earphone. Something like that. Okay, jadi selain saya pakai saya punya Bluetooth earphone, biasa Bluetooth earphone saya pakai masa driving. So saya tinggalkan Bluetooth earphone tu dekat dalam kereta saya je. Okay, kat rumah saya pakai yang wired punya. Alright, dan bila saya ada power bank macam ni, maka saya bolehlah cocokkan wire tu kat sini. Alright, dan nanti saya nak buat Clubhouse punya session saya, NM Club saya. Okay, saya boleh charge iPhone saya, dalam masa yang sama saya boleh cocok untuk pakai earphone lah. Okay, jadi saya boleh bercakap dan saya tak risau saya punya bateri akan habis. Okay, so that's
benda yang saya beli. Okay, so saya sebenarnya sangat-sangat praktikal. Saya beli barang-barang yang akan memudahkan kerja saya, okay, dan membantu saya dalam apa yang saya nak buat lah. So alhamdulillah saya dapat beli ni satu ni. Alright, so bolehlah saya gunakan untuk urusan saya. Okay, menarik tak? Okay, alright. Amin Rahim, mungkin dia gugup coach first time go live. Betul tu. Okay, alright. Demo gone wrong. Okay, alright. Gaban Saifullah, salam tuan. Semalam Able Group 93%, 5 bulan. Tadi Paksen 57%. Terima kasih tuan atas ilmu Bollinger Band yang tuan share dalam YouTube. Okay, alright, sama-sama. Alright, Tini Safri, tuan nanti unboxing iPad Pro ya. Okay, insyaAllah nanti kita buat unboxing iPad Pro. Alright, so itulah dia teknologi. Madiha Hussein beli iPod Pro pula Tuan Nizam. Tak naklah iPod. Saya kalau dia tak ada wayar ni, nanti kan dia hilang tak ke mana, susah pula saya. Okay, beli mahal-mahal lepas tu hilang. Okay, alright. Reni Suraya, alahai, memang wajib, confirm wajib beli iPhone lah ni, Clubhouse dia nanti. Betul tu. Kita Clubhouse malam-malam. Clubhouse, masa sambil tidur boleh cakap. Okay. Yang penting jangan dengar ada orang berdengkur lah. Okay, alright. So, itu dia cerita saya. Saya baru balik daripada Mid Valley lah. Okay, keluar makan dengan family. Lepas tu balik je sampai kat rumah. Dan student Premier Saham Masri tanya, ada tak live malam ni? Jadi bila dah tanya ni, dan saya pun okey lah kita buatlah live malam ni. Alright, dan sesi Pillow Talk with Nizam Malik ni sebenarnya sesi yang mana saya nak kongsikan inspirasi kejayaan kepada anda. So apakah yang boleh saya kongsikan dengan anda? Semoga ianya memberi semangat kepada anda, okay, untuk jadi lebih berjaya dalam kehidupan anda. Okay, dan anda boleh tanyakan soalan anda. Okay, apakah soalan anda? Anda tulis dekat ruangan komen. Okay, soalan yang bagus-baguslah sikit tanya soalan kat saya. Okay, soalan yang saya tak tahu janganlah tanya. Contohnya esok hujan ke tak? Manalah saya tahu. Okay, tanya benda-benda yang boleh kita bincangkan. Okay, tanya esok saham apa naik? Manalah saya tahu. Okay, esok saham apa jatuh? Manalah saya tahu. Esok kita tengoklah sama-sama. Okay, so soalan kena soalan yang boleh dijawab. Okay, alright. Bismillah. Okay, alright. So, apa soalan menarik yang anda nak tanya kat saya, okay? Anas Muhammad, alhamdulillah rezeki, moga Allah menambahkan rezeki kita semua. Alright, insya-Allah. Okay, alright. Muhammad Faizal, saya dah daftar tuan, tapi approval dia lambat ke tuan? Daftar apa Muhammad Shah, salam coach. Apa maksud bacaan indeks BSKL semasa dalam buletin utama? Okay. Apakah maksud bacaan indeks BSKL? Okay, alright. So, soalan yang bagus tentang indeks Bursa Malaysia. Okay, so saya nak explain pasal indeks Bursa Malaysia. Boleh ke boleh ni? Okay, jom kita borak pasal indeks Bursa Malaysia. Okay, alright. So, apa itu indeks Bursa Malaysia? Sekejap Okay, indeks. Buruk saya tulis. Buruknya saya tulis. Clear dulu. Okay, kita pakai teks. Okay. Apa itu indeks Bursa Malaysia? Nampak tak? Okay, apa tu indeks Bursa Malaysia? Okay. Alright. Siapa nak belajar ni? Okay, apa itu indeks Bursa Malaysia? Boleh nampak ke tak ni? Okay, so indeks Bursa Malaysia tu, okay, alright. So, kita kena faham, indeks Bursa Malaysia ni, kita nak lukis sikit. Okay, indeks Bursa Malaysia ni, bayangkan dalam Bursa Malaysia ni, okay, ada lebih kurang, okay, lebih kurang 1000 counter. 1000 counter dalam Bursa Malaysia. Alright. Lebih kurang 1000 counter dalam Bursa Malaysia. Ada banyak dalam 1000 counter. Alright. Dan dari 1000 counter tersebut, okay, Bursa Malaysia akan pilih macam ni. Bursa Malaysia akan pilih berapa?
Bursa Malaysia akan pilih 30 kaunter. 30 kaunter pilihan. 30 kaunter pilihan dalam Bursa Malaysia ni akan dipilih untuk mewakili Bursa Malaysia. Alright, so kalau kita pergi dekat Google, kalau kita pergi kat Google, sekejap Kalau kita pergi dekat Google dan kita search for sekejap saya pergi kat Google. Alright. KLSE counters. Sekejap Anda boleh pergi kat Google kan dan anda boleh tengok tahu. FBM KLCI companies. Anda boleh tengok. Apakah 30 kaunter yang mewakili Bursa Malaysia Anda boleh tengok. Sekejap saya tunjuk kat anda. Sekejap Macam mana nak tunjuk ni? FBM KLCI ni. Alright. So saya Google ni dekat Malaysia Stock Biz ni. Dia tunjukkan 30 kaunter yang menjadi kaunter yang mewakili Bursa Malaysia. Alright. So contohnya macam Axiata, CIMB, Dialog, DG, Genting, Hapseng, KLK, Maxis, Maybank, RHB Bank, Sime PLT, Supermax, Tenaga, TM, Top Glove. So ni kaunter-kaunter yang 30 kaunter terpilih dalam Bursa Malaysia yang mewakili indeks Bursa Malaysia. So kalau yang pangkah ni maksudnya dia tidak patuh syariah. Kalau yang hijau ni, tik hijau ni maksudnya dia adalah kaunter patuh syariah. Alright. So kalau kita lihat dekat sini, so 30 kaunter pilihan tu contohnya macam Maxis, yang kita tengok tadi, contoh macam Top Glove, Top Glove, lagi apa? Axiata. So 30 kaunter pilihan ni yang sebenarnya turun naik harga saham dia akan menentukan FBM KLCI kita ataupun kita sebut indeks Bursa Malaysia. Jadi apa yang saya nak maksudkan kat sini adalah sekiranya indeks Bursa Malaysia kita naik, basically majority counter 30 kaunter pilihan tersebut bergerak naik pada hari tersebut. Dan apabila indeks Bursa Malaysia kita jatuh, bermaksud 30 kaunter yang terpilih yang mewakili Bursa Malaysia tu majority dia jatuh pada hari tersebut. Jadi apa yang kita nak kena faham adalah sekiranya indeks Bursa Malaysia kita turun dan naik setiap hari, dia hanyalah menunjukkan prestasi 30 kaunter terpilih tu sahaja. Kalau kita beli kaunter saham yang bukan dalam 30 kaunter terpilih tersebut, maka kita tak payah nak risau sangat pasal indeks Bursa Malaysia tersebut. Dan selalunya orang akan melihat indeks Bursa Malaysia sebagai prestasi keseluruhan Bursa Malaysia. Sebenarnya boleh kata betul, mungkin juga tak berapa tepat kerana indeks Bursa Malaysia kita diwakili oleh 30 kaunter tu sahaja. Kalau majority kaunter tu jatuh, indeks kita jatuh. Tetapi dalam masa yang sama ada juga kaunter yang naik. Dalam waktu 30 kaunter tu jatuh, ada kaunter yang sedang trending nak naik. Dan kita boleh buat profit dalam kaunter tersebut. Jadi itulah indeks Bursa Malaysia yang kita kena faham. Dan janganlah kita melihat indeks Bursa Malaysia merah terus kita risau, terus kita marah, terus kita kata Bursa Malaysia tak bagus. Sebenarnya tak berapa tepat kita sebut macam tu. Sebab kita bukan beli indeks Bursa Malaysia. Kita beli kaunter saham dalam Bursa Malaysia. Dan setiap kaunter saham dalam Bursa Malaysia ada ceritanya tersendiri, ada kajian fundamental analysis yang kita boleh buat, alright, dan ada kajian technical analysis yang kita boleh buat untuk counter spesifik tersebut. Jadi that's why indeks Bursa Malaysia ni kita boleh tengok, dan dia sebenarnya menunjukkan sentimen. Bila indeks Bursa Malaysia hijau, orang akan positif. Bila indeks Bursa Malaysia merah, orang akan negatif. Itu adalah benda yang kita boleh lihat sebagai sentimen. Tetapi bila kita nak beli saham, kita still kena kaji counter saham tersebut secara individu
dan kita kena buat keputusan beli saham dan jual saham based on kajian saham yang terbukti berkesan. Okey, so itulah jawapan dia tentang soalan daripada Tuan Muhammad Shah, apa maksud bacaan indeks BSKL semasa dalam buletin utama. So benda ni bukan rahsia, ini semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tahu tentang 30 kaunter terpilih tersebut, dan bukanlah maksudnya 30 kaunter terpilih tersebut maksudnya kaunter tu semuanya bagus, tidak semestinya. Ada kaunter yang going downtrend, ada yang kaunter yang going uptrend, sebab kita tak boleh nak kawal harga saham ni sentiasa naik. So anything can happen in the stock market. Okay, dan apa yang terjadi adalah dalam indeks Bursa Malaysia ni setiap 6 bulan ke setiap setahun dia akan revise balik performance 30 kaunter ni. Okay, kalau yang bagus dia akan remain, yang mana yang problem dia akan keluarkan. Okay, jadi 30 kaunter ni dia boleh berubah dan biasanya kaunter-kaunter ni kaunter-kaunter yang mahal lah, blue chip kita sebut. Alright, dan because of Bursa Malaysia ni keep updating kaunter yang ada dalam 30 kaunter pilihan ini, maka Bursa Malaysia pasti memilih kaunter yang mempunyai prestasi yang bagus, okey, mempunyai pergerakan harga saham yang bagus supaya dia boleh juga mewakili indeks Bursa Malaysia kita secara overall. Okey, jadi because of activity tersebut, apa yang kita boleh faham adalah indeks Bursa Malaysia kita akan sentiasa bergerak naik ke atas dalam long run. Okay, dalam tempoh 20 tahun, 30 tahun, indeks Bursa Malaysia kita akan terus menaik. Contohnya, indeks Bursa Malaysia kita dulu mungkin 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, saya tak pasti tengok chart. Okay, mungkin dia berada dekat bawah 1000 mata indeks Bursa Malaysia. Sekarang dah sampai 1500, 1600 mata. So kenapa indeks Bursa Malaysia kita sentiasa naik? Sebab 30 kaunter terpilih ni sentiasa di-revise, sentiasa dipilih kaunter yang perform akan berada dekat dalam 30 kaunter tersebut. Okey, jadi itulah sebabnya kenapa kita akan melihat indeks Bursa Malaysia walaupun dia turun dan naik, along the way dia akan bergerak naik ke atas. Okey, jadi tidaklah bermaksud indeks Bursa Malaysia kita naik menunjukkan Perdana Menteri masa tu bagus. Tak semestinya. Alright, dia just menunjukkan performance kaunter-kaunter yang terpilih tersebut adalah kaunter yang bagus. Okay, so that's the way macam mana kita melihat pasaran saham Bursa Malaysia. Alright, dan bagi saya jangan risau-risau sangat pasal indeks Bursa Malaysia tersebut tu hijau dan merah setiap hari adalah perkara biasa. Okay, alright, faham ke faham ni? Okey, Alia Maisara Wawa. Assalamualaikum Tuan. Dalam trade saham Tuan betul-betul berjaya pada tahun berapa? Nak bagi semangat sikit. Betul-betul berjaya, dia sebenarnya macam inilah. Betul-betul berjaya adalah bila kita berjaya buat profit dan kita tahu apa yang kita buat. Maksudnya kita jelas dengan tindakan kita dan kita jelas dengan keputusan kita dalam beli dan jual saham. So kalau nak katakan saya sangat-sangat yakin dengan apa yang saya buat, okay, daripada awal saya belajar lagi saya dah yakin sebab saya memang betul-betul fokus. Okay, cuma dari segi result dia ada ups and down dalam saham ni. Okay, dalam 3 tahun ke 5 tahun yang pertama ni memang kita akan ada struggle, ada ups and down, ada masa profit, ada masa loss, ada masa kita puzzle kenapa loss dan sebagainya. Sehinggalah kita betul-betul faham apa yang kita buat dan kita dapat kita punya proven teknik yang kita boleh repeat all over again dan kita dapat konsistensi dalam profit kita lah. Okay, so itulah keadaan di mana kita akan lebih selesa, tapi it doesn't mean that kita tidak akan rugi dalam saham. Okay, rugi ni part of the game. Alright, boleh rugi, boleh juga untung. Alright, tetapi ia adalah sesuatu perkara yang kita perlu lalui. Okay, dalam saham ni untung dan rugi kita just go through je. Yang penting kita buat keputusan yang terbaik kita based on kajian saham dan kita have no regrets dalam aktiviti trade saham yang kita lakukan. Okay, alright. Pesa Juki, terima kasih coach penuhi permintaan. Okay, alright. Nasuhanul, selamat malam Tuan Nizam. Boleh terangkan sedikit berkenaan FA? Alright, fundamental analysis FA Alright. Menarik soalan ni. Soalan-soalan berkaitan dengan kajian saham ni. Okay, ni saya clear Okay, alright. So, tentang FA. FA adalah FA adalah fundamental analysis.
Okay, fundamental analysis. So dalam kajian fundamental analysis ni apa yang kita buat adalah kita mengkaji prestasi perniagaan. Ini penting keyword ni. Okay, prestasi perniagaan yang dilakukan oleh syarikat berstatus berhad yang berada di Bursa Malaysia lah. Okay, macam tak menarik ya, macam tak cantik je lah. Okay, saya tulis je lah. Okay, fundamental analysis adalah kita mengkaji prestasi perniagaan sesuatu syarikat yang berada di dalam Bursa Malaysia. Okay, alright. So ini adalah maksud fundamental analysis. Okay. So dalam fundamental analysis kita buat apa? Kita dalam fundamental analysis kita buat apa? Kita kaji dia punya, kita kaji quarter report dia. Okay, kita nak tengok dia punya syarikat ni buat untung ke rugi dalam bisnes dia. Alright, jadi kita nak tengok dia punya turnover dan kita nak tengok dia punya net profit. Okay, right. So turnover ni adalah jualan dia lah. Jualan syarikat. Okay, dan net profit adalah keuntungan syarikat. Okay, so turnover dan juga net profit ni akan menentukan kedudukan kewangan sesuatu syarikat dalam Bursa Malaysia tersebut. Alright, dan kita akan tahu syarikat tu okey ataupun tidak dari segi perniagaan dia kalau dia buat jualan yang semakin meningkat dan keuntungan juga semakin meningkat dari kuarter ke kuarter. Alright, so ini adalah perkara pokok lah yang paling penting yang kita buat dalam kajian fundamental analysis sesuatu syarikat. Dan kita melihat juga beberapa kriteria lain, contohnya macam shareholding analysis. Kita nak tengok siapakah pemegang saham terbesar dalam syarikat tersebut. Kita nak tahu balance float, berapakah bukaan pegangan saham kepada orang awam untuk membeli saham syarikat tersebut. Alright, dan kita juga melihat dalam fundamental analysis ni, okay, kita melihat syarikat tu memberikan dividen ataupun tidak kepada pemegang saham. Okay, so kalau syarikat tu dia buat perniagaan yang menguntungkan dan dia bagi dividen, maksudnya syarikat tersebut bolehlah kita melabur dalam syarikat tersebut dan makan dividen. Okay, dan itulah secara ringkasnya tentang fundamental analysis. Okay, fundamental analysis ni tak susah. Dia senang sangat. Okay, dengan beberapa klik sahaja kita dah boleh tahu dah syarikat tu fundamental dia bagus ataupun tidak. Okay, cuma ramai orang dekat luar sana mereka make things complicated untuk fundamental analysis. Okey, apa maksud saya adalah ramai orang dalam fundamental analysis ni dia pergi kaji PE ratio, NTA, PVR ke apa benda lah semua, ratio yang memeningkan kepala mereka, mereka tak tahu apa yang mereka baca, mereka kaji intrinsic value, okey, mereka kaji orang kata banyaklah counter benda-benda yang merumitkan dalam kajian fundamental analysis. Okey, dan menyebabkan last kali mereka pun pening apa yang mereka tengok sebenarnya dalam fundamental analysis. Okey, bagi saya kita kena simplifykan kajian saham kita. Kita just nak tahu syarikat ni buat bisnes, buat duit ke tak, dia buat untung ke tak. Itu yang penting, paling penting untuk menunjukkan syarikat ni betul-betul dijalankan dengan baik ataupun tidak dari segi perniagaan dia lah. Okay, so itu adalah basis pada saya. Alright, dan ia cukup membantu kita sebagai seorang pelabur dan trader saham retail untuk mengkaji sesuatu saham dalam Bursa Malaysia. Okay, alright. Faham tak ni? Faham tak tentang fundamental analysis ni? Okay, secara ringkas lah saya ajar kan, saya share. Alright, so sekarang kita dah ada 300 views. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live bersama dengan saya. Alright, so hopefully perkongsian saya ni dapat membantu anda untuk lebih terang dan jelas lagi berkaitan dengan bagaimana untuk terlibat dalam saham dan apakah yang menghalang anda dalam terlibat dalam saham. Anda boleh share dengan saya. Hopefully saya dapat memberikan inspirasi dan jawapan kepada persoalan anda. Okay, so far boleh tak? Kalau okay, komen okay. Anas Muhammad, berapa lama dah tuan ada dalam bidang saham ni? Saya bermula pada tahun 2014. Alright, dan sebelum tu saya tak kenal saham. Saya tak tahu ada dunia saham ni. Okay, saya bermula pada tahun 2014 dengan niat nak berhenti kerja pada waktu tu. Waktu tu saya bekerja sebagai pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia di Johor Bahru. Alright, dan saya dapati yang saya tidak ada passion dalam bidang kesihatan. Okay, dan saya lebih minat dalam bidang kewangan,
dalam bidang pelaburan, dalam bidang perniagaan. Okay, jadi saya cari jalan macam mana saya boleh mempelajari dunia saham. Okay, dan saya nak belajar saham ni bukan secara teori. Saya bukan sekadar nak tahu dan saya bukan nak ambil sijil ataupun degree dalam investment analysis dan sebagainya. Saya tak nak belajar untuk exam. Saya nak belajar untuk buat duit dalam pasaran saham. Okay, so sebab itulah saya mencari mentor dan saya nak cari mentor yang betul-betul buat trade saham ni dan dia ada result. Okay, dan dia tahu apa yang kita perlu buat untuk dapatkan keuntungan dalam saham. Okay, jadi saya pada waktu tahun 2014 tu saya pergi seminar demi seminar demi seminar mencari siapakah mentor ataupun guru yang boleh mengajar saya. Alright, dan saya tengok daripada seminar ke seminar saya tengok je speaker tu. Betul ke orang ni boleh ajar aku? Okay, boleh ajar saya sampai berjaya. Okay, dan saya cross out banyak speaker saham masa tu. Okay, dan saya pergi Market Outlook, okay, untuk tengok apa yang orang cakap. Saya ada juga pergi seminar yang diadakan oleh Chartnexus. Okay, so saya tak dapat nak faham apa yang perlu saya buat. Okay, sehinggalah saya jumpa dengan mentor saya, okay, iaitu Zam Saham. Okay, saya bermula belajar dengan dia dengan Zam Saham ni pada tahun 2014 bulan April, bulan Mei 2014 tu adalah waktu saya belajar saham bersama dengan Zam Saham. Alright, dan sejak daripada itulah saya mengenali dunia saham dengan lebih dekat lagi dan saya belajar cara buat kajian saham, okay, sehingga saya boleh menjana keuntungan dari pelaburan saham di Bursa Malaysia. Dan sekarang ni saya masih lagi menggunakan ilmu-ilmu yang bermazhabkan Zam Saham. So cara kajian saham saya ni berpandukan kepada ilmu Zam Saham. Dan saya regards beliau adalah orang yang sangat-sangat mahir, legendary dalam dunia trade saham di Malaysia. Alright, dan insya-Allah okay, saya nak inspire lebih ramai lagi orang untuk lakukan perkara yang sama dalam dunia saham. Okay, so that's bagaimana saya bermula dan hari ni alhamdulillah saya dah bantu dan train ribuan orang newbie untuk memulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, dan alhamdulillah ada ramai student kita yang buat profit 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka, okay, dengan hanya belajar saham. Dan sekarang ni hanyalah belajar saham secara online. Okay, jadi itulah perkara yang saya buat. Okay, dan hari ni, malam ni saya nak berkongsi dengan anda sedikit sebanyak pengalaman saya tu. Okay, alright. Ternak Village Venture, apa perancangan tuan untuk 5 tahun akan datang, especially dalam dunia saham? Soalan ni soalan yang sangat baik. Okay, apa perancangan saya dalam 5 tahun mendatang? Okay, dalam 5 tahun mendatang saya mengimpikan untuk melihat student-student kita berjaya menjana pendapatan yang luar biasa dalam aktiviti trade saham sehingga ke 6 angka atau 7 angka dalam saham dalam setiap counter yang di trade. Okey, satu counter buat sampai profit 6 angka atau 7 angka. Itu yang kita nak cuba bantu capai untuk student-student kita. Alright, dan kita ada formula dia macam mana nak capai benda tu walaupun dia seorang newbie, walaupun dia baru bermula, dia boleh capai result macam tu. Saya secara personal memang nak tengok result macam itulah. Okey, mereka ni newbie, zero knowledge tetapi boleh buat duit yang banyak dalam pasaran saham. Okey, dan kemudian kita nak bantu orang ramai untuk achieve financial freedom dalam hidup mereka. Itu vision company saya, Wealth Academy Sdn Bhd. Okey, di mana ramai orang terperangkap dalam keadaan kesempitan kewangan. Okey, di mana ramai orang hidup dengan tekanan hutang. Okey, hutang kereta, hutang rumah, hutang personal loan dan sebagainya. Jadi kehidupan ni sentiasa menjadi satu tekanan di mana mereka bekerja untuk membayar segala hutang. Okey, dan dalam terma kewangan kita sebut sebagai rat race. Okey, maksudnya pergi kerja, balik kerja ni untuk bayar hutang. Okey, kerja, dapat gaji, bayar hutang. Lepas tu kerja, dapat gaji, bayar hutang. Okey, kerja, dapat gaji, bayar hutang. Sampailah bertahun-tahun lamanya, itulah keadaan yang kita sebut sebagai rat race. Okay, dan siapa yang bekerja dalam bekerja makan gaji ni basically dia akan terperangkap dalam rat race sekiranya dia tidak merancang kewangan dia dengan baik dan dia akan terperangkap dalam sistem tersebut dan menyebabkan dia terpaksa bekerja selama-lamanya. Okay, maksudnya dah habis waktu pencen pun kena kerja juga sebab ada komitmen yang perlu dibayar yang takkan pernah habis. Okay, so apa yang kita nak buat dalam Wealth Academy Sdn Bhd? Okay, so this is Wealth Academy Sdn Bhd. Okay, apa yang kita nak buat adalah kita nak bantu orang untuk keluar daripada masalah kewangan tersebut
okay, dan achieve financial freedom. Financial freedom adalah suatu keadaan di mana wang bukan lagi satu masalah. Okay, kita nak beli apa, kita boleh beli sebab kita memang ada duit. Okay, kita mungkin tak kaya raya, tak mewah-mewah, tetapi kita boleh bayar sebab kita ada duit dan kita tidak ada tekanan dari segi kewangan. Duit kita sentiasa lebih banyak berbanding perbelanjaan kita. So itulah benda yang kita nak bantu orang ramai achieve. Okay, dan tak perlu jadi orang hebat untuk berjaya dari segi kewangan. Saya percaya kalau you nak berjaya dari segi kewangan, you mesti ada habit kewangan yang baik. You kena ada mindset yang betul. You kena ada habit yang betul untuk melakukan ataupun manage, uruskan kewangan anda, barulah anda boleh berjaya dari segi kewangan. Dan anda tak perlu jadi sesiapa, anda tak perlu jadi terkenal, anda tak perlu jadi handsome ke, cantik melepak ke apa ke, tak payah. Just jadi yourself, tapi you boleh juga berjaya dari segi kewangan. So itulah benda yang saya nak buat. Dalam 5 tahun ke mendatang ni, kita nak tengok lebih ramai lagi orang berjaya dari segi kewangan dia, dan insyaAllah kita gunakan platform pelaburan saham di Bursa Malaysia ni sebagai satu alat untuk kita capai sasaran tersebut. Okay? Sebenarnya bukan saham sahaja cara untuk kita capai financial freedom, bukan saham saja yang kita buat untuk membina kekayaan. Ada banyak cara. Contohnya macam kita boleh buat online business. Okay, ramai juga orang yang bina pendapatan yang lumayan, jadi jutawan dan sebagainya dalam dunia bisnes. Okay, so boleh buat bisnes. Okay, but the problem adalah bukan semua orang sesuai buat bisnes. Ada orang yang memang dilahirkan bukan seorang business person. Dia tidak boleh bercakap dengan baik, dia tak boleh nak close, dia tak boleh nak buat presentation yang baik. Dia malu, dia segan, dia introvert. Okay, dan dia tak rasa nak menjual something sebab dia rasa it's too salesy and manipulative. Kita ambil duit orang. So itu perasaan dia. Okay, jadi ada orang memang dia tak sesuai untuk buat bisnes. Dia memang dilahirkan untuk bukan buat bisnes. Tetapi apakah opportunity yang dia ada adalah contohnya pelaburan saham di mana dia tak perlu jumpa sesiapa, dia tak perlu close orang, dia tak perlu buat jualan, dia tak perlu paksa orang siapa-siapa untuk dengar apa yang dia nak cakap, dia tak perlu buat Facebook live macam saya buat Facebook live ni, alright? Dan dia boleh buat duit semudah menggunakan smartphone dia, hanya di hujung jari sahaja juga dah boleh buat duit. Okay? Dan benda tu adalah bukan satu khayalan tetapi satu realiti yang boleh dicapai. Okay? Dan fokus saya adalah sebenarnya untuk bantu orang untuk mulakan dulu pelaburan saham ni. Macam mana dia nak start? Okay? Sebab kalau dia tak tahu cara start dengan betul, dia pergi buat benda-benda yang salah dalam dunia pelaburan saham. So sangat penting untuk kita start bermula dunia pelaburan saham ni dengan betul dari awal, dan seterusnya kita nak bina mindset untuk bina pendapatan yang besar dalam saham. Sebab kalau you belajar saham tapi you tak ada mindset untuk buat pendapatan yang besar dalam saham, you tak akan ke mana. You akan berpusing-pusing di tempat yang sama. So sangat penting untuk ada mindset yang betul untuk terlibat dalam saham ni, sebab ianya akan membantu anda untuk capai result yang lebih besar. So apa yang akan membantu anda untuk capai result yang besar sampai 5 angka, 6 angka dalam saham adalah mindset anda kena dibetulkan. Yang kedua adalah circle. Berapa ramai kawan anda yang buat duit yang banyak dalam pasaran saham. Okay? Sebab tu kita create program macam Saham Mastery, di mana kita ada community Saham Mastery. Kita kumpulkan orang yang meminati dunia saham, yang suka saham, yang memang nak berjaya dalam dunia saham, akan berkumpul dalam satu komuniti di mana kita akan sentiasa bercakap benda yang positif tentang dunia saham ni dan bagaimana kita nak membina result kita dalam saham. Okay, dan bila kita ada circle yang positif ni, kita akan secara tak langsung terdorong untuk lakukan pelaburan saham ni dengan betul, okay, dengan agresif yang boleh supaya kita dapat result yang kita idamkan. Okay, jadi bila anda tak berada dalam circle, okay, anda cuba buat sendiri, itu yang terjadi kepada ramai orang adalah dia boleh buat profit, tapi dalam masa yang sama dia akan struggle dengan kerugian dalam saham. So dia macam buat profit tapi loss, buat profit tapi loss. Akhirnya apa pun tak dapat. Okay, tetapi bila you berada dalam circle yang positif, you akan sentiasa push yourself to the next level dan maintain di level yang dekat atas tersebut. Itulah pentingnya circle dan juga mindset yang betul, dan inilah benda yang kita buat dalam program Saham Mastery, especially program advance kita yang paling advance kita adalah Warren Secret Saham Mastery yang telah melahirkan terlalu ramai orang yang buat profit 5 angka, dan sekarang kita ada student yang achieve
6 angka dalam masa beberapa bulan sahaja, dan insya-Allah dalam setahun mendatang ni kita nak tengok kita nak tengok adakah student-student kita yang masuk ke Warren Secret Saham Mastery ni berjaya achieve RM 1 juta mereka dalam dunia trade saham, especially counter warrant. Sekiranya perkara itu dapat dicapai dalam masa setahun akan datang ni, kita akan track seorang-seorang student kita. Sekiranya berjaya dicapai benda tu, insya-Allah kita nak create satu program yang lebih advance lagi, yang lebih eksklusif. Namanya adalah Millionaire Warren Secret, something like that, MWS, yang akan fokus untuk melahirkan orang menjadi jutawan dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Dan ini mungkin proses yang mengambil masa lebih panjang, mungkin 3 tahun ke 5 tahun yang akan datang, dan hopefully kita boleh capai keadaan tersebut. Okay, mungkin live ini menjadi satu batu bersurat di mana saya sebut perkara ni, dan dia menjadi satu doa, dan kita nak tengok siapa student kita yang boleh achieve result yang luar biasa tersebut. Okay, mungkin anda yang sedang menonton sesi live ini, boleh ke boleh? Panjang lebar pula saya cakap. Air pun tak sempat minum. Okay, kita minum dulu. Okay, so adakah anda okay? Adakah anda bersama dengan saya? Ke semua dah masuk tidur dah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright. Muhammad Zakwan Abu Bakar, kenapa WSM direhatkan? Alright, kenapa WSM direhatkan? Ada dua sebab lah. Yang pertama adalah kita tak sure dari segi sama ada kita boleh run tak program-program berkaitan dengan kelas saham, because sekarang isu yang agak panas di luar sana because of a few page berkaitan dengan saham ditutup. Okay, dan saya tak rasa sepatutnya ditutup, tetapi dah berlaku macam tu. Okay, tetapi jadi kita agak berhati-hati sedikit buat masa ni. Itu sebab yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya saya sangat penat bila saya kendalikan Warren Secret Saham Mastery. Dia lock masa saya selama 3 bulan. Kita punya intensif program ni selama 3 bulan. Okay, dan saya akan run the program setiap minggu bersama dengan student saya. Maksudnya saya tak boleh lari lah. 3 bulan ni saya memang kena commit masa saya untuk student-student saya setiap hari Ahad pukul 8 malam. Saya memang akan kena mengajar dan saya akan make sure mereka faham konten yang modul saham Warren Secret Saham Mastery. Alright, jadi saya memang saya tak boleh lah buat apa-apa pada malam Ahad pukul 8 malam sampai pukul 9 tu. Saya memang kena spend masa saya. Jadi saya fikir because saya betul-betul luangkan masa berharga saya untuk student. Okay, jadi saya nak rehat dulu sebab saya dah all out dah ni bulan Warren Secret Saham Mastery batch pertama, lepas tu batch yang kedua pula. So daripada bulan 10 tahun lepas sampai sekarang kira saya tak berhenti rehat lagi, saya tak cuti lagi, saya terus berbakti untuk Warren Secrets. Jadi mungkin sampai masa saya rehat sekejap sebelum kita launch Warren Secret Saham Mastery batch yang ketiga. Okay, jadi saya faham ramai orang mengharapkan untuk join Warren Secret Saham Mastery batch yang ketiga. Alright, saya sangat-sangat terharu dengan keinginan anda ataupun minat anda terhadap program Warren Secret Saham Mastery. Alright, tetapi saya mohon maaf buat masa ni saya dan tim tak boleh nak terima mana-mana student. Kita slow down dulu. Alright, tetapi insya-Allah saya akan minta esoklah, saya minta tim saya untuk create satu Google Form untuk kita buat sedikit survey dan juga waiting list untuk anda yang berminat untuk join Warren Secret Saham Mastery batch yang ketiga. Alright, dan kita akan senaraikan dulu berapa ramai yang berminat untuk Warren Secret Saham Mastery batch yang ketiga. Kalau kita dah ready untuk launch, kita akan fokus kepada anda yang telah pun register ataupun daftar waiting list untuk Warren Secret Saham Mastery batch yang ketiga. Okay, jadi nanti bila saya dah ready nanti untuk kita punya waiting list punya Google Form, pastikan anda daftar kalau anda serius untuk berada dalam Warren Secret Saham Mastery batch yang ketiga. Okay. Alright, Ilin Aminin, Coach, actually apa target Wealth Academy untuk 10 tahun ke depan? Tadilah 5 tahun ke depan ni lebih kurang lah. 5 tahun ke 10 tahun akan datang tu lebih kurang. Tapi nanti 10 tahun tu dia lagi besar lagi. Okay, so kita cerita 5 tahun mendatang dulu. Okay, alright. Ryan Evandra, Tuan Nizam, topi saham mastery yang hari tu ada jual tak? Buat masa ni belum ada jual lagi.
Topi tu adalah topi yang diberikan oleh Tuan Fauzi. Kita pun tak tahu Tuan Fauzi buat topi untuk kita. Alright. So kita buat masa ni belum ada plan untuk jual apa-apa merchandise item under saham Masri. Nanti kalau ada kita akan maklumkan, okey? Ummu Khalilah Apple Pencil. Okey, right. Nanti saya dah beli juga Apple Pencil. Nanti kita buat unboxing semua, okey? Alright, Ejam Koyokabe, apabila nak membeli saham, kita membuat jalan saham untuk melihat kajian saham untuk melihat permulaan uptrend untuk entry pada harga sesuai. Bila modal dah habis, apakah skop kajian saham yang kita nak buat ya? Kalau modal dah habis, kita buat kajian saham untuk latihan lah. Kita buat kajian saham backdated, kita cari peluang baru, tetapi tak semestinya kita kena beli. Alright, so buatlah kajian untuk kita memahamkan ilmu kajian saham kita, okay? Alright, Wan Hassan, Wan Ali, kaedah paling tepat berapa nak TP1 dan TP2 setiap counter yang kita beli? Sebenarnya tidak ada kaedah paling tepat dalam saham ni. Sebenarnya dia hanyalah sasaran. TP adalah target price. Dia adalah satu sasaran. Okay, jadi kita buat sasaran ni dekat resistance. Okay, next resistance. Okay, dan kalau tercapai, alhamdulillah. Kalau tak tercapai pun boleh jadi juga. Okay, so sebenarnya tak ada yang tepat dalam saham ni. Kita monitor, okay, dan kita sabar tunggu sehingga dia mencapai target price kita. Itulah perkara yang betul tentang saham. Okay, alright. Okay, alright. Ada soalan lagi tak? Muhammad Azim, Tuan Nizam nak tanya, kalau nak tengok stokastik slow oversold, kena tengok dekat time frame daily 1 year atau 60 minit. Sebab kadang-kadang daily 1 year oversold tapi 60 minit tak oversold lagi. Begitu juga sebaliknya. Stokastik slow oversold ni kita boleh tengok dekat weekly chart, daily chart, 60 minit. Alright, sebenarnya kita boleh tengok dekat mana-mana chart sahaja pun. Okay, yang penting anda kena faham structure dia. Structure dia, adakah saham tersebut mempunyai setup bullish divergence ataupun tidak, dan anda kena tahu support resistance dia kat mana. Itu penting sebelum kita bercakap tentang oversold. Okay, sebab kalau anda punya support resistance salah, nanti anda tengok dia oversold, anda beli tetapi dia belum berada dekat area support, anda still bukan buat entry yang terbaik. Okay, so sebenarnya sangat penting untuk kita bercakap tentang support resistance terlebih dahulu sebelum kita bercakap tentang oversold stokastik. Okay, itu yang penting lah sebenarnya. Alright, dan selepas tu barulah anda fokus dengan formula lah. Kita ada formula berkaitan dengan stokastik dan juga RSI. Kita kena gabungkan untuk mendapatkan jawapan tentang entry yang baik basically. Okay. Okay, alright. Reni Suraya. Salam coach, apa pendapat coach kalau kita screening counter based on top volume untuk fast result sebab ada momentum, okey ke tak? Ni jenis yang tak menyabar tapi bukan sampai nak buat intraday. Boleh juga tapi ikut kriteria yang kita kajilah. Okey, dan counter-counter top volume bukannya semestinya bagus. Okey, saya nak anda faham. Contoh macam sign warrant yang saya beli, alright, saya beli ketika dia bukan dalam top volume. Okey, saya beli ketika tak ada orang pun cakap tentang sign warrant, saya collect membeli, dan lepas tu bila harga saham tu naik sampai dia jadi top volume, okey, harga saham tu saya beli masa harga 0.022 sen, 2 sen lah, 2 sen saya beli, dan saham tu naik sampai 14 sen setengah. Masa 14 sen setengah tu harga saham tu berada dekat top volume number 1. Okey, dan pada waktu tu saham tu berada dekat puncak. So, saya nak beritahu counter yang top volume kadang-kadang dia bukanlah counter yang terbaik untuk kita beli. So, siapa yang tengok top volume, harga pula sign warrant harga 14 sen setengah, dia pergi beli dekat 14 sen setengah, kan sakit sebab harga saham tu turun sampai 10 sen, sampai 8 sen. Right? So, inilah benda yang kita kena faham. Dalam saham ni kita bukan mengejar saham tu beli, dan volume yang tinggi bukan bermaksud saham tu nak naik lebih tinggi. Okay, mungkin juga pada waktu tu orang sedang menjual. Jadi anda kena faham untuk membeli saham ni sebenarnya mencari paras terendah. Itu yang terbaik untuk kita buat. Okay. Alright. Saiful Baharin, Tuan, agaknya siapa coach Tuan Zam saham? Saya tak pasti. Tapi saya rasa dia based on pengalaman dia jatuh bangun dia dalam saham.
dan dia dapat formula tersebut lah. Saya tak pastilah. Okey, kena tanya dia. Alright, Reni Suraya, berapa profit paling besar coach trade dalam satu counter since terlibat dalam saham? Dalam satu counter saya 5 angka lah. 5 angka. Okey, saya 6 angka, saya satu counter saya belum capai lagi. Okey, saya banyak konsisten 5 angka, 4 angka tu biasa. Alright, dan repeat the process. Okey. Tapi bila student saya boleh buat 6 angka tu, saya seronoklah melihat. Okey, sebab saya punya style, kenapa saya tak buat sampai 6 angka, sebab saya suka guna modal yang kecil. Saya tak suka guna modal yang besar dan buat profit yang banyak. Saya suka start small, grow big. Okay, jadi saya suka daripada kecil kita gandakan jadi besar. Jadi bila modal tu kecil, dia ada satu limitation lah kat berapa banyak dia boleh pergi. Alright, dan juga for sure modal, contohnya Puan Ira RM13,000 modal buat profit RM127,000. That's good result. Sangat-sangat bagus. Okay, dan benda tu saya percaya boleh dilakukan lagi dalam kaunter yang lain. Okay, dan insyaAllah kita fokus kepada kajian saham kita lah. So macam tu. Okay, so insyaAllah 6 angka boleh dapat, 7 angka pun boleh dapat kalau kita fokus, kalau kita berani untuk mengambil risiko. Okay. Alright. Khairul Zikri bin Muhammad Sagi. Tuan, soalan tentang MACD. Acana tak refund kita bila lepas dead cross. Curve tu tak turun ke line kosong tapi dia bersimpul naik ke atas pula. Adakah itu bermaksud kita boleh hold lagi? Bila dia dead cross, kita dah kena jual sebab itu adalah sell signal. Okay, dead cross kita kena keluar. Okay, kalau dia berpusing balik semula dan dia jadi golden cross di atas kosong, itu adalah super buy signal dan kita boleh consider re-entry, tetapi kita still kena buat kita punya trading plan. Still kena kira kita punya cut loss percentage. Kalau still selamat, dan maka kita boleh belilah. Okay. Van Jusoh. Tuan, macam mana nak tahu syarikat beri dividen yang tinggi? Jawapannya adalah kita tengok dia punya kajian untuk dividen, tengok dekat company financial reports, dan juga kita boleh tengok dia punya dividend yield. Okay, dividend yield ni menunjukkan berapa banyak persen dia bagi dalam setahun. So kalau kita tengok KWSP, Lembaga Tabung Haji, ASB bagi sekitar 5% ke bawah. Okay, untuk dividen tahun 2021 ni, kalau anda jumpa saham-saham yang bagi dividen yield lebih daripada 5%, maksudnya dah cukup baik dah. Contohnya anda beli dividen dia bagi 7%, okay, 8%, dividen yield dia 8%, maksudnya counter tu bagus. So anda kaji dia punya fundamental, tengok memang betul ke tak overall performance dia. Kalau okey, dan cari saham tu, beli saham tersebut ketika dia merah, ketika dia murah, okay, kita nak collect membeli. So that's the way macam mana saya buat lah. Okay. Alright. Alright. So sekali lagi ya, saya berikan disclaimer, ini bukanlah nasihat pelaburan, saya just share apa pandangan saya tentang saham. Alright, dan based on pengalaman saya jugalah. Okay, so macam mana kita buat aktiviti pelaburan dan trade saham. Alright, apa sahaja saham yang anda nak beli, anda kena buat kajian saham anda sendiri dan anda kena bertanggungjawab atas trade saham yang anda lakukan. Alright, dan jangan ikut-ikut orang membeli saham. Okay, belilah saham pilihan anda sendiri. Okay. Alright, last soalan saya untuk malam ni. Haha, Nasuha Nur. Apa beza MA, SMA 123, EMA 123? Jawapannya beza dia setting. So bila setting dia berbeza, maka bacaan dia berbeza. Itulah jawapan dia. Okay. Alright, Haji Muhammad Yassin. Salam tuan, ingin belajar saham tapi masih lagi tercari-cari kat mana nak bermula. Apa first step sebelum join saham ni? Alright, apa first step sebelum join saham? First step adalah anda kena dapatkan ilmu dulu tentang apa itu saham dan bagaimana anda boleh bermula dalam saham. Okay, dan apakah hala tuju anda dalam saham? Anda buat saham ni untuk apa? Dapat apa? Okay, dan apakah dia possible untuk dicapai ataupun tidak? Anda kena nampak dulu peluang yang ada dalam saham ni. Alright, kemudian bila dah nampak semua tu, maka anda boleh mulakan dengan membuka akaun CDS. Lepas tu anda dah boleh beli saham. Cuma anda kena dapatkan ilmu untuk membuat kajian saham supaya anda boleh pilih kaunter saham yang ada dalam Bursa Malaysia dan beli pada harga yang betul
dan jual pada harga yang betul. Itulah benda yang kita nak buat dalam memulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay. Alright, Anas Muhammad, Tuan, saya nak tanya, adakah saham yang fix? Contohnya kita masuk 10K dan dia janjikan pulangan 20K setiap 3 bulan ke sebulan ke? Adakah benda macam ni? Sebab saya tak tahu term dia sama ada saham ataupun bukan. Jawapannya bukan. Kalau anda masuk dalam satu pelaburan yang menjanjikan keuntungan setiap bulan atau setiap 3 bulan, anda kena berhati-hati. Mungkin itu adalah skim pelaburan yang menipu ataupun scammer di luar sana. Okay, so jangan terlibat dengan scammer. Okay. Okay, alright, insyaAllah. Haji Muhammad Yasin, kerja makan gaji stres. InsyaAllah dipermudahkan urusanku, ya Allah. Okay, alright. Khairil Iskandar, saya bersyukur dapat join circle ni. Start small, grow big. Thank you, coach. Terima kasih. Alright. Oh, ramai yang join saya malam ni. Okay, terima kasih banyak kepada anda yang bersama dengan saya. Okay, saya harap jawapan-jawapan saya dapat membantu anda untuk lebih jelas lagi tentang saham ni. Okay, saham ni sebenarnya tak susah, tetapi mungkin kita yang jadikan dia susah ataupun kita fikir terlalu banyak benda yang tak berkaitan dengan saham ni. Okay, ni juga pesanan saya kepada student-student dalam Warren Secret Saham Mastery Batch yang kedua. Banyak sangat duk borak-borak benda-benda yang tak berkaitan dengan saham, duk fikir benda-benda yang tak penting. Okay, so saya dah sound dah dekat dalam Telegram group kita. Okay, so hopefully dapatlah pedoman. Okay, dan insyaAllah saya akan tegur lagi kalau ada yang merepek-repek dekat dalam group kita. Okay, merepek maksudnya cakap benda-benda yang tak berkaitan. Okay, sebab dalam saham ni tak payah risau benda-benda yang tak berkaitan, just fokus kepada kajian saham kita dan fokus dapatkan result. Bila anda duk fikir benda-benda yang tak berkaitan, anda buang masa. Dan bila anda buang masa juga, dalam masa yang sama anda akan rasa emosi dalam pelaburan dan trade saham anda. Itulah yang menyebabkan anda tidak dapat result anda yang konsisten. Sebab anda trade saham menggunakan emosi, bukan menggunakan ilmu. Okey, boleh ya? Okey, right. Pak Jatsan, Tuan, bila nak terbit buku? Tak sabar nak buat koleksi. InsyaAllah kita akan buat buku. InsyaAllah nak share dengan anda esok pagi, saya akan masuk office di Johor Bahru ni, kita punya office. Dan kita akan ada buat hiring untuk 2 orang staff. Okay, kita ada team members baru untuk saham mastery. Okay, siapa dia nanti saya akan umumkan esok. Okay, dan saya insyaAllah kita ada tim nanti yang akan bantu saya untuk siapkan buku, dan insyaAllah kita akan ada buku-buku keluaran saham mastery yang publish atas nama Nizam Malik. Okay, so nantikan buku-buku keluaran kami. Okay, buku-buku level newbie, okay, level kajian saham, level warren, semuanya kita nak keluarkan buku publish, okay, secara secara real. Okay, so nanti kalau dah keluar buku Nizam Malik dan Saham Mastery, pastikan anda dapatkannya di pasaran, right? Dan okay, dan support saya dan tim Saham Mastery. Boleh ke boleh ni? Okay, right. Azri Azman nak tanya moving average elok setting berapa? Setting 7 dan 26. Itu setting yang saya pakai, okay? Dina Talib, apa rahsia Tuan kekal bertenaga sentiasa nak berikan ilmu bermanfaat kepada kami semua? Sebenarnya tak adalah kekal bertenaga. Saya ni mata dah kecil dah ni. Saya dah penat sebenarnya, ngantuk. Okay? So macam mana saya boleh bertenaga juga? Sebabnya adalah saya memikirkan anda. Okay, saya memikirkan orang yang menonton saya. Tadi masa saya balik dari Mid Valley, saya tengah drive, saya dapat call daripada seseorang. Okay, dan dia adalah student saya yang follow dalam Newbie Saham Mastery Online pada 27 Februari yang lepas. Dan dia kata dia suka cara penyampaian saya. Dia cakapkan terima kasih. Alright, dan dia kata dia sangat berharap dapat lakukan pelaburan saham ni dengan baik. Dan dia nak buat profit yang banyak dalam saham. Dan dia memohon tunjuk ajar daripada saya. Dan in fact, saya terima banyak message sejak kebelakangan ni. Orang yang nak belajar saham, alright, orang yang nak memulakan langkah dalam saham, orang yang nak buat duit dalam pasaran saham. Okay, dan saya setiap kali terima call ataupun message yang orang nak belajar saham ni, saya sebenarnya dapat merasakan pengharapan
ramai orang yang nak belajar saham dan nak buat duit dalam saham. Okey, dan saya sebenarnya kita decide untuk slow down. Saya pun sebenarnya rasa susah hati juga untuk mereka yang mengharapkan saya bimbing, mengharapkan saya bantu. Okay, ada yang message tim saya sampai marah-marah, kenapa tak buat program, kenapa tak buat kelas saham, ada ramai orang nak belajar tapi you tak buat kelas. Kita pun rasa susah juga sebenarnya, tim saya pun sebenarnya sukar untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okay, tetapi apa yang kita boleh cakap, apa yang saya boleh cakap, saya mohon doa daripada anda semua supaya kita dipermudahkan segala urusan. So apa yang kita buat adalah tak ada masalah untuk kita run program kita dan sebagainya. Okay, dan kita niat nak bantu orang ramai untuk terlibat dalam saham ni dengan cara yang betul. Okay, after all kita dah proven hasilkan result. Okay, dah ramai dah student kita buat profit yang berganda-ganda dalam dunia saham. Okay, so ada juga yang tanya, ada juga yang cakap yang kita punya fee program seminar kita punya online kelas saham mahal beribu-ribu ringgit. Okay, kita punya Warren Secret Saham Mastery, ada yang tanya berapa harga. Saya cakap terus terang 2997. Okay, untuk program intensif Warren Secret Saham Mastery. Okay, dan orang kata mahal, orang kata cekik darah. Okay, tapi saya nak tanya, okay, kalaulah student kita boleh buat profit sampai RM6,000, RM8,000, RM10,000, RM15,000, RM25,000, RM30,000, RM87,000, RM127,000, RM131,000. Okay, berapakah nilai sebenarnya Warren Secret Saham Mastery yang boleh menghasilkan result seorang demi seorang, menghasilkan result dalam aktiviti trade saham mereka? Minggu demi minggu kita track performance mereka sampai mereka boleh buat profit dalam saham. Daripada risau, takut, rugi dan sebagainya, mereka come out dengan making profit yang luar biasa dalam saham. Okay, so saya sebenarnya percaya nilai Warren Secret Saham Mastery itu lebih dari 2997. Mungkin saya boleh letak harga 9997 atau saya letak harga mungkin berapa? 15997. Boleh je saya letak kalau saya nak. Okey, tetapi kita masih lagi run program tersebut pada harga 2997 sahaja. Alright, dan saya percaya because of result yang kita hasilkan, terlalu ramai orang buat profit daripada trade counter Warren based on kajian saham mereka sendiri. Inilah program yang tidak ada di luar sana, yang kita design secara sistematik, secara komprehensif. Okay, dan kita nak bantu anda dapat result anda. Kalau anda beri komitmen, saya beri komitmen terbaik saya untuk anda. Dan insyaAllah bila anda berikan komitmen terbaik anda, anda akan dapat result yang anda mahukan dalam saham. Result anda hanyalah ditentukan kepada mindset dan tindakan anda. Okay, so insyaAllah sekiranya kita run program nanti, okay, bagi saya nilai dia terlalu tinggi. 2997, anda boleh buat sampai RM100,000. Why not? Okay, anda boleh beli barang-barang yang anda nak beli. Okay, life change because of stock trading. Okay, so apa maknanya mahal kat sini? Alright, kalau benda tu boleh mengubah kehidupan anda berkali-kali ganda. Dan satu kali belajar ilmu ni boleh guna seumur hidup. Boleh wariskan ilmu tersebut kepada anak-anak anda. Berapa mahalnya? Apa mahalnya? Alright, so itu benda yang saya sebenarnya just nak mention. Okay, saya tak perlu cakap benda ni sebenarnya. It's not about the price. Okay, sebab saya buat semua program saya ni, saya design dan saya fokus untuk dapatkan result. Jadi it's not about the price. Okay, price ni sebenarnya komitmen untuk anda masuk sahaja. Alright, dan kita dah tak buat dah program tu sekarang. Anda nak daftar pun tak boleh. Alright, so kita dah tak buat lagi sehingga kita decide bila kita dah ready nanti. Dan anda fikirkan berapakah nilai yang kalau anda join program Warren Secret Saham Mastery ni dan dia boleh turn your life beratus% kali ganda. Alright, apakah yang anda akan buat? Adakah anda akan berada dalam program Warren Secret Saham Mastery bila kita launch nanti? Okay, so that's benda yang saya nak share dengan anda. Okay, hopefully dapat difikirkan. Okay, alright. Okey, Khairil Iskandar. Salam tuan. Ada tak demo apps untuk kita praktis baca candlestick yang boleh buat jual beli saham? Saya belum dapat CDS. Jawapannya ada. Ada simulator untuk kita buat beli saham olok-olok. Okey, tetapi saya sarankan tak payahlah buat benda-benda tu. Okey. Nak buat bolehlah, tapi it doesn't work kalau anda betul-betul nak belajar saham, betul-betul nak buat profit dalam saham.
saranan saya adalah anda trade saham menggunakan modal anda, tapi bermula dengan modal yang kecil. Analogi yang saya boleh katakan adalah, pernah tak ada orang yang dia belajar berenang pakai buku ataupun pakai video? Boleh tak belajar berenang pakai buku, pakai video? Jawapannya tak pernah lagi ada orang yang belajar berenang pakai buku, pakai video, tiba-tiba pandai berenang. Tidak. Jawapannya adalah, kalau nak pandai berenang, kena masuk dalam kolam renang. Kena terjun masuk, tetapi nak terjun masuk ni, masuk sebelah kaki dulu, test dulu kedalaman dia. Kalau dah okey dan baru masuk dua kaki dan masuk ke dalam. Dan belajar cara yang betul untuk berenang dalam kolam tersebut. Itulah prosesnya untuk menguasai sesuatu ilmu. Okey, jadi sama juga dalam aktiviti pelaburan dan trade saham ni, kalau anda nak berjaya, betul-betul nak berjaya, tak payah anda pakai simulator semua ni, tak payah. Tak payah nak olok-olok trade saham. Just terus masuk ke pasaran saham, buka akaun CDS dan mulakan langkah pertama anda. Okey, kalau akaun CDS belum siap, nak buat apa? Tunggu dulu. Tunggu pergi main congkak. Congkak terbang namanya. Okey. Alright. Alright, Syarul Munirah Abdul Hamid. Ni student saya, salah seorang student saya dalam Warren Secret Saham Mastery Batch yang kedua. Alhamdulillah baru berjaya buat profit RM6,000. Okey, daripada 3 counter, total profit RM6,000 macam tu. Okey, jadi tahniah saya ucapkan. Tuan Syarul Munirah Abdul Hamid ni tak miss saya punya sesi surah Yasin live. Tiap-tiap pagi saya masuk sesi live surah Yasin, mesti ada nama Tuan Syarul Munirah Abdul Hamid. Okay, jadi terima kasih dan terima kasih kerana support surah Yasin live dan tahniah kerana berjaya buat profit. Okay, alhamdulillah doa-doa kita dalam surah Yasin live tu termakbul. Ada juga student-student kita yang berjaya buat profit yang lumayan dalam pasaran saham. Okay, alright. Okay, alright. Saiful Bahari Muhammad, skamer yang pakai video tuan tu, dia block saya punya WhatsApp, baru gertak. Itulah dia. Okay, right. Siapa dapat tangkap skamer, beritahu kat saya. Okay, kita akan masukkan dia dalam guni. Okay, alright. Kamarul Hamid, tuan, apa tips untuk trade saham penny? Jawapannya jangan trade saham penny. Okay, bahaya. Okay, takut anda tak tahu apa yang anda buat. Okay. Daripada trade counter penny, baik trade counter warrant. Okay, trade counter warrant selamat sikit. Kalau buat dengan betul lah. Okay, alright. Wah, ramai yang nak beli buku Wajib beli. Okay, alright. Nanti insyaAllah kita siapkan buku. Okay, nanti kita akan publish. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam sesi live pada malam ni. Okay, alright. So, saya rasa saya tak dapat nak jawab lebih banyak soalan. Okay, terima kasih banyak kepada anda yang bersama dengan saya. InsyaAllah ada masa dan kelapangan, kita akan live lagi. Alright, dan insyaAllah sekiranya bagus sharing saya ni, anda boleh klik button share. Dan insyaAllah kita akan buat live lagi dan memberikan inspirasi kepada anda lebih banyak lagi berkaitan dengan kejayaan dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, so saya rasa setakat ini sahaja untuk malam ni. Makluman terakhir untuk anda, jom join saya dalam sesi surah Yasin live di Nizam Malik Page pada hari esok 4 Mac 2021, dan mungkin sahaja sesi surah Yasin live esok adalah sesi surah Yasin live yang terakhir yang saya akan kendalikan. Alright, sebab sesi surah Yasin live ni kita buat sempena PKP 2.0. Jadi bila PKP 2.0 ni dah berakhir, dah jadi PKPB, maka kita akhirilah sesi surah Yasin live kita. Jadi insya-Allah esok adalah sesi terakhir. So kalau anda ada masa dan kelapangan, anda boleh join saya esok, beri support kepada saya untuk sesi terakhir saya. Alright, dan semoga ada kebaikan untuk kita semua insya-Allah. Okey. Jadi setakat ini sahaja untuk sesi live pada malam ni untuk Pillow Talk with Nizam Malik. Saya harap anda mendapat inspirasi daripada celoteh saya. Alright, mendapat semangat untuk anda lakukan pelaburan saham di Bursa Malaysia dan apa sahaja benda yang anda nak buat. Okey, dan saya sentiasa doakan anda yang menonton, yang sedang menonton ini, yang menonton secara ulang tayang juga. Saya doakan anda berjaya dalam apa yang anda buat.
Alright, saya sangat hargai anda menonton saya secara live malam ni. Okay, ada 300 lebih yang menonton, saya tak expect pun. Okay, jadi terima kasih banyak kepada anda semua. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang bersama dengan saya Nizam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Masri. Jumpa lagi dan bye-bye.